Alhamdulillah, hari ini kita nak pergi kepada perbincangan kita mengenai dengan asbab-asbab seorang itu boleh melakukan tayamum. Kerana kita tahu bahawa tayamum ini bukanlah suatu yang boleh kita nak tukar selera lah. Setengahnya kata selalu sangat kita ambil wuduk, hari ini kita nak pakai tayamum pula. Tak, dia mesti melalui beberapa asbab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Lebih kurang di sana ada 7 asbab yang kita boleh tayamum. Jadi atas sebab ini kita tayamum. Yang pertama ialah sebab yang membolehkan tayamum, iaitu ketiadaan air. Ketiadaan air, air tak ada. Alhamdulillah, negara kita dah hujan turun. Baru ni saya tengok, subhanallah, begitu lebat sekali. Mudah-mudahan kawasan takungan air juga. Jangan nanti hujan tempat lain, tempat air bertakung tak juga hujan. Jadi itu pun masalah juga. Tapi rasa-rasanya tak ada lagi mungkin tempat yang dicatu. Mungkin semua dah dapat air macam biasa. Kerana baru kita tahu, dapat rasa nikmat bagaimana kalau kita tak ada air. Kalau kita tengok di negara Arab, memang air ini semuanya lebih mahal daripada minyak lagi. Kerana di sana air kena beli, nak minum, nak apa pun kena beli. Jadi air yang betul-betul keluar daripada tanah, yang dipamkan, yang diedarkan ke rumah-rumah, air itu tak boleh diminum. Rasanya payau, rasanya tawar, nak masin sikit, kerana dia mungkin antaranya tapisan air laut. Taib, kita kata sebab yang pertama ialah tak ada air. Tak ada air ni dia ada 2 jenis. Sama ada tak ada sama sekali, memang tak ada pun, kering habis, kering kontang, tak ada air. Ataupun ada tapi dia macam tak ada. Kerana apa? Kerana air tadi ada, dijual dengan harga yang lebih. Kalau nak air, beli. Jadi harga kalau biasa katakan sebotol 1 liter tu yang kita beli selalunya, air dia mungkin kita kata harga RM2, sekarang dah jadi RM10. Jadi macam tak ada air jugalah. Kerana kita, walaupun kita mampu, tapi kita tak dipaksa untuk beli sampai pada harga yang lebih. Ini untuk wuduk, tapi untuk minum kita kena beli. Bahkan untuk minum ni kita minta. Dia tak bagi, kita beli. Tak bagi, kita rampas. Kita boleh ambil. Kerana untuk minum, alasan dia nyawa. Kerana minum ni, kalau kita tak minum, dahaga, kita boleh mati. Tak makan boleh lagi, tak minum tak boleh lah. Jadi sebab itu kita boleh curi air kalau keadaan kita di mana tahap kita dah tak boleh buat apa dah, kita terpaksa minum. Kalau dah terpaksa kerana nyawa, itu lain. Jadi wuduk ni tak. Kalau air ada tapi harga mahal, kita tak wajib beli. Kita boleh gantikan daripada kita wuduk, kita tayamum. Boleh. Itu yang pertama. Ataupun air ada tapi kita nak ambil susah dalam perigi pula, baldi tak ada, tali tak ada. Atau baldi ada, tali tak ada. Ataupun baldi ada, tali ada, tapi harimau dekat sebelah tu. Atau ular besar dekat situ. Ataupun alung tunggu kat situ. Jadi ada air pun tak boleh buat apa je. Jadi itu yang pertama, ketiadaan air. Jadi bila tak ada air, maka kita boleh tayamum. Itu kita punya sebab. Kalau saja-saja nak tayamum tak boleh. Sebab yang kedua ialah sakit. Sakit ini pun satu hal. Kita ada 3 kedudukan. Yang pertama, sakit yang mewajibkan tayamum. Bukan kata sakit saja, wajib tayamum. Kalau kita tak tayamum, kita berdosa. Iaitu kalau kita menggunakan air, boleh mengakibatkan kemusnahan pada diri kita. Doktor dah beritahu, kulit awak sekarang sensitif. Awak tak boleh langsung kena air. Mandi pun tak boleh. Ada orang memang ada penyakit, doktor nasihat 2 tahun jangan mandi. 2 bulan jangan mandi. Jadi ini serius, penyakit awak ni tak boleh kena air. Maka di situ kalau kita guna juga air, mungkin membawa musnah diri kita, maka wajib kita tayamum. Ataupun harus kita tayamum kalau kita ada penyakit yang mana kalau kena air, penyakit tu dia akan makin bertambah. Kalau kita rasa biarlah bertambah-tambahlah, mana benda tu harus. Kalau kita tahu, tentu kita nak keadaan kita lebih sihat. Ataupun
penyakit yang ada pada kita ni kalau kena air lambat sembuh. Bila lambat sembuh, kita naklah cepat, jadi lambat sembuh sebab guna air. Ataupun boleh mendatangkan bau. Kalau guna air kena pada tempat luka, maka luka tu akan mendatangkan bau busuk. Maka tak selera lah orang duduk di sebelah kita, isteri, anak, kawan, nak makan pun tak selera, bau busuk. Jadi kita nak elak bau busuk, kita jangan guna air, maka kita harus untuk bertayamum. Ataupun boleh membuatkan mana-mana anggota kita rosak. Guna air, tangan awak jadi lumpuh. Guna air, kaki awak akan jadi tempang. Maka di situ harus. Kalau dia kata nak guna juga, biar tempang-tempang, itu kamu punya hal. Tapi syarak tak akan memaksa kamu untuk menggunakan air. Dan yang ketiga, haram guna tayamum. Haram maknanya kalau penyakit tu penyakit yang sedikit. Pening kepala, tayamum, apa halnya? Ataupun gigi sakit, tayamum, itu tak kena. Kalau dia tayamum, hukum tayamum dia tidak sah, haram. Itu dia.